Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tengku Masyitah binti Tengku Mazlan akan membuat pembentangan tugasan 4 subjek pengantar tafsir yang berkod PPBH 1952 dan saya akan membentangkan Asma'ul Husna, Al-Wakil dan Ar-Raqib. Allah SWT yang maha mewakili dapat dikaitkan dengan Allah yang maha menguruskan amanah, di mana Allah maha melaksanakan segala urusan pentadbiran di dunia ini dengan segala kesempurnaan, dan sesungguhnya apa yang Allah SWT lakukan itu adalah semata-mata hanya untuk memberi kesempurnaan kehidupan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, manusia merupakan seorang hamba yang tidak berdaya, di mana kita hendaklah menyerahkan segala urusan dan kudrat kita hanya kepada Allah SWT yang Maha Al-Wakil, agar Allah SWT menjadi wakil dalam menguruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba. Daripada 14 perkataan Al-Wakil daripada Mushaf Al-Quran, saya telah memilih satu daripada surah Hud ayat 12 seperti yang dipaparkan di paparan skrin. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Saya telah memilih 5 daripada tafsir ulama, iaitu tafsir Fizilal, tafsir Al-Azhar, tafsir Fathul Qadir, tafsir Jalalain dan juga tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah daripada tafsir Fizilal. Syed Qutb menerangkan bahawa sangat jelas cabaran dan kedegilan yang ditunjukkan oleh kaum Quraisy dalam menentang dakwah Rasulullah SAW hingga ke tahap yang tidak menyenangkan hati Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW dipaling batu sehingga berdarah kepada Rasulullah SAW. Cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ini menjadi semakin kuat berlaku di Mekah, tepat pada masa selepas kewafatan Abu Talib dan Khadijah, khuwailid isterinya, dan ini menyebabkan Rasulullah SAW sangat sedih. Dan yang ketiga, Panggida hilang tempat mengadu, di mana Rasulullah SAW sedih dan berduka cita, tetapi sesungguhnya hanya Allah SWT lah tempat Rasulullah SAW bergantung. Ayat ini menurut tafsir Fizilal diturunkan suatu dakwah hampir lumpuh di tanah Mekah. Menurut Syed Qutb lagi, ayat ini juga diturunkan berdekatan dengan berlakunya Isra' dan Mi'raj, di mana kaum musyrikin menunjukkan tindak tanduk yang berani terhadap Rasulullah SAW, di mana sewaktu itu dakwah memang hampir lumpuh. Sesungguhnya segala kesedihan dan keperitan dilalui oleh Rasulullah SAW hanya Allah SWT yang tahu, dan sesungguhnya Allah SWT yang maha penolong hamba-hambanya. Seterusnya pula adalah mengenai tafsir Al-Azhar, di mana Imam Al-Azhar juga dikenali sebagai Hamka. Dia menafsirkan ayat ini bahawa perasaan yang menggelora dan cemas dalam seseorang manusia tidak boleh ditiadakan. Terdapat persamaan apa dilontarkan antara Hamka dan Ibnu Katsir. Seketika orang-orang kafir Quraisy ni tidak mahu mempercayai wahyu yang turun kepada Rasulullah. Timbullah rasa dalam hati beliau gelisah dan dada baginda menjadi sempit. Berbagai perkara yang diminta oleh si kafir untuk membuktikan bahawa Rasulullah ni wahyu tu benar. Sehinggakan orang kafir ini mereka meminta jikalau benar Muhammad itu menerima wahyu, hendaklah wahyu itu disertakan dengan barang-barang yang diturunkan dari langit seperti emas, perak dan kekayaan, untuk menjadi bukti bahawa wahyu itu sebenarnya adalah betul. Sungguhnya walau apa pun Allah SWT turunkan, nescaya mereka orang kafir ni tidak menerima agama Islam, kerana mereka tahu mereka tidak akan reda selagi orang Islam tidak mengikuti agama derang. Sesungguhnya walau apa pun jadi, Allah SWT yang Maha Al-Wakil ini dan Maha Melindung, dia akan sentiasa berada di sisi Rasulullah SAW, sebab Allah tak akan membiarkan Rasulullah SAW sendirian. Seterusnya, tafsir Fathul Qadir, di mana Imam Fathul Qadir memberi penafsiran mengenai ayat ini, di mana bahawa Rasulullah SAW sangat khawatir akan mulut orang kafir yang mengatakan mengapa tidak diturunkan kekayaan dan kemewahan kepada Muhammad, atau datangkan sahaja malaikat supaya dapat menerangkan kebaikan kepada mereka.
Kemudian Allah Subhanahu sendiri menjelaskan bahawa status Nabi SAW terbatas hanya pada memberi peringatan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami hanyalah seorang yang memberi peringatan. Tidak ada kewajipanmu selain memberi peringatan dengan apa yang telah diwahyukan padamu, dan engkau tidak harus memenuhi tuntutan dan usulan mereka orang kafir tersebut. Dan sesungguhnya Allah mewakili dan maha memelihara atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah SWT maha berkuasa untuk melakukan sesuatu kepada mereka sesuai dengan sifatnya, iaitu Al-Wakil. Seterusnya adalah tafsir Jalalain, di mana menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menafsirkan ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka boleh jadi kamu wahai Muhammad meninggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu sehingga kamu tidak menyampaikan kepada mereka kerana mereka menganggap terlalu remeh terhadapnya. Di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan bahawa orang kafir Quraisy sesungguhnya tidak akan berhenti untuk menghukum Rasulullah SAW. Kekuatan Nabi Muhammad SAW kitalah yang menyebabkan Islam pada hari ini sampai kepada kita sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, permintaan orang kafir untuk meminta mengapa Allah SWT tidak menurunkan sahaja kekayaan kepada Rasulullah SAW agar kami lebih percaya, kerana sesungguhnya mereka, orang kafir, merupakan orang yang dusta terhadap percakapan, dan Allah SWT yang maha memelihara segala sesuatu, dan Allah SWT yang maha membalas sesuai dengan sifat Al-Wakil yang seperti dikatakan tadi. Yang terakhir adalah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah memberi pandangan bahawa ayat ini diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk menghiburkan hati Rasulullah SAW kerana atas kesulitan yang ditimpulkan oleh orang-orang musyrik, di mana mereka mengatakan perihal Rasulullah SAW seperti yang ditafsirkan oleh para ulama sebelum ini. Kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW dan membimbingnya untuk tidak bersedih hati atas tindakan mereka, tindakan-tindakan orang kafir Quraisy ini. Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut mengenai ucapan yang diperkatakan oleh orang kafir Quraisy, sesungguhnya kamu adalah pemberi peringatan dan untukmu jugalah ada suri tauladan. Suri tauladan di sini boleh dikaitkan dengan kisah Nabi Adam AS dan juga Nabi Nuh AS, di mana Nabi Nuh AS dia sangat kuat untuk menghadapi keluarganya sendiri, wal isteri dan anak-anaknya sendiri menolak dakwahnya. Kesimpulan daripada keseluruhannya, Al-Wakil ini merupakan nama-nama Allah SWT yang menunjukkan Allah SWT Tuhan yang sentiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada semua hamba-hambanya. Jika kita sebagai hamba meletakkan seluruh kepercayaan daripada diri kita hanyalah kepada Allah SWT, semestinya bantuan Allah SWT akan datang dengan sangat pantas. Oleh itu, kita sebagai orang Islam ni hendaklah bangga mempunyai nama Asmaul Husna, kerana nama-nama Allah SWT ini merupakan zat-zat yang sangat tinggi darjatnya serta nilainya. Asmaul Husna yang seterusnya adalah Ar-Raqib, iaitu Allah SWT yang maha mengawasi. Al-Raqib dikaitkan dengan Allah SWT yang maha mengawasi, juga dikaitkan dengan Allah SWT sentiasa memerhati dan mengawasi apa yang dipelihara olehnya. Seterusnya, sebagai seorang hamba, kita perlu meletakkan nama Ar-Raqib di dalam hati ini supaya melahirkan hamba yang mampu menjaga ingatan hati semata-mata kerana Allah SWT. Terdapat 3 perkataan Ar-Raqib ditemukan dalam Al-Quran, dan setelah memilih satu, iaitu daripada surah An-Nisa ayat 1 seperti yang dipaparkan di paparan skrin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang pertama adalah daripada tafsir Ibnu Katsir, di mana Allah SWT berfirman memerintahkan makhluknya untuk bertakwa kepadanya dengan melakukan amal ibadat hanya kepada Allah SWT yang tidak ada sekutu baginya. Daripada ayat ini juga diceritakan mengenai kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan Nabi Adam AS bersama Hawa daripada satu jiwa. Dan seterusnya, sesungguhnya apa yang dilakukan itu dilihat oleh Allah SWT yang maha mengawasi seluruh keadaan dan amalannya. Sebagaimana yang Allah SWT telah berfirman, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-Nya.
Seterusnya pula adalah daripada tafsir Fizilal. Terdapat sedikit perbezaan pendapat antara Ibnu Katsir dan tafsir Fizilal, di mana pada ayat ini Said Qutb banyak merujuk kepada selepas ayat 1 untuk merungkaikan mengenai ketakwaan yang hadir dalam diri seseorang Muslim, iaitu menurut tafsir Fizilal, beliau melungkaikan mengenai ayat ini bahawa hakikat agung yang terkandung dalam ayat pembukaan surah An-Nisa ini merupakan satu asas semula jadi pandangan dan kefahaman Islam, dan di atas asas ini telah ditegakkan kehidupan kelompok muslimin. Daripada perkataan sesungguhnya Allah SWT sentiasa mengawasi tindak tanduk yang dilakukan oleh muslimin, inilah wujudnya perkataan Ar-Raqib. Beringatlah wahai muslim, setiap kebaikan dilakukan akan dibalas dengan kebaikan dan setiap keburukan pula dibalas dengan sebaliknya. Dan sesungguhnya Allah yang maha mengawasi tidak akan meninggalkan hamba-hambanya bersendirian. Yang ketiga adalah tafsir Fathul Qadir, di mana iaitu yang dimaksudkan dengan manusia adalah semua Bani Adam yang ada ketika kitab ini diturunkan, dan mencakupi juga mereka yang dikatakan berdasarkan dalil lainnya, di mana pendapat yang dilontarkan oleh Fathul Qadir ini merupakan konsensus umat bahawa mereka belum ada yang membebani dengan beban yang dibebankan kepada manusia yang sudah ada. Di sini ditafsirkan mengenai Nabi Adam yang menyebab hadirnya Hawa dalam kehidupannya yang datang mereka daripada satu jiwa. Dengan penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan tersebut oleh itu, Allah terangkan juga dalam ayat ini menyuruh hamba-Nya agar sentiasa bertakwa kepadanya, dan jagalah hubungan silaturahim sesama manusia. Sesungguhnya walau apa-apa pun yang disembunyikan oleh hamba-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Raqib itu mengetahui, dan setiap apa yang hendak dilakukan, ingatlah bahawa Allah SWT mengawasi, tidak pernah melepaskan hamba-Nya walaupun sesaat. Dan kita teruskan dengan tafsir yang keempat. Tafsir yang keempat adalah daripada tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari memberi pendapat bahawa ayat ini menerangkan bahawa wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyalahi perintah dan larangan Tuhan kalian sehingga kalian akan tertimpa hukumannya yang tidak mampu kalian tanggung. Di sini Allah SWT menyifatkan zatnya dengan menyatakan bahawa dialah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh manusia dari sosok yang satu. Allah yang memberitahu juga hamba-Nya tentang awal-awal penciptaannya terhadap jiwa yang satu itu, serta mengingatkan mereka bahawa sebahagian dan mereka merupakan kewajipan bagi sebahagian yang lain. Selain itu, ramai ulama di luar sana seperti Sufyan bin Waqi dan Bashir bin Mu'az yang berpendapat sama bahawa ayat hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, ini merupakan Nabi Adam AS. Imam At-Tabari menerangkan bahawa Ar-Raqib di sini adalah yang maha memelihara, maha mempertimbangkan amal perbuatan kalian, dan maha mencermati pemilihan serta pembinaan kalian terhadap keagungan silaturahim atau pemutusan dan penyanyian kemuliaannya. Tafsir yang terakhir adalah tafsir Jalalain, di mana pada ayat pertama surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa ayat bertakwalah kepada Tuhanmu itu bermaksud takutilah sisaannya dengan jalan mentaatinya. Bertakwalah di jalan Allah dengan menjaga hubungan sesama manusia. Sesungguhnya kalian manusia-manusia sesungguhnya daripada jalur keturunan Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Pada ayat ini lagi diterangkan mengenai jagalah hubungan silaturahim dan jangan sampai terputus. Setiap yang dilakukan oleh manusia, sesungguhnya Allah SWT selalu mengawasi kamu dengan apa perbuatan yang dilakukan oleh kamu, serta kamu mendapat balasan dengan apa yang kamu lakukan. Maka di sini ditekankan bahawa sifat mengawasi itu selalu melekat dan terdapat pada Allah SWT yang maha mengawasi, walaupun terdapat sangat ramai hamba-Nya di atas muka bumi ini. Dan yang terakhir, terdapat 4 perkara yang dapat saya simpulkan daripada pembentangan saya sebelum ini. Yang pertama, nama-nama Allah SWT yang sangat luas, maknanya dapat diberikan kita ilmu bahawa dengan berdoa menggunakan Asma'ul Husna ini mampu membuatkan Allah SWT lebih cepat mengabulkan doa kita. Dan yang kedua, dapat pula sebagai seorang hamba, berdoa ni merupakan salah satu rutin harian yang wajib dibuat kerana tanpa bantuan Allah SWT, siapalah kita sebagai seorang hamba. Dan yang ketiga, Allah SWT menguasai segala yang berada di atas muka bumi ini, termasuklah makhluk-makhluknya. Ar-Raqib juga adalah satu-satu nama yang memberi peringatan kepada manusia agar sentiasa mengingati bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi setiap keberadaan kita sebagai seorang hamba. Dan yang terakhir adalah pengajaran yang perlu diambil kepada manusia dalam hikmah Asma'ul Husna Ar-Raqib ini ialah sebagai seorang makhluk sewaktu ingin melakukan apa-apa kejahatan, ingatlah bahawa Allah sentiasa mengawasi dan memerhati keberadaan kita di mana pun kita berada.
Justru itu, jadilah manusia yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada manusia lain agar hidup sentiasa diberkati dan disayangi oleh Allah SWT. Sekian daripada saya, pembentang pada hari ini, Tengku Masyita binti Mazlan. Terima kasih.